Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung dalam bab yang terakhir mengenai dengan kelebihan ataupun keutamaan bahagian kanan. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan sekiranya sesuatu itu daripada bab ataupun daripada bahagian kemuliaan, perkara-perkara yang mulia yang tinggi, maka didahulukan yang belah kanan, seperti makan, minum, berjabat tangan, mengambil ataupun memberi, mengambil ataupun memberi hadiah, buku dan sebagainya. Sabit daripada hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, dia telah berkata, aku melihat Nabi SAW yaqidu tasbih biyaminih. Nabi bertasbih dengan menggunakan tangan kanan, berzikir menggunakan tangan kanan. Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala menyatakan, datang dalam beberapa hadis yang baik, riwayatnya baik, yang wa huwal afdal fala ba'sa bih, dan itu yang terafdal dan tidak mengapa, iaitu berzikir ataupun bertasbih dengan menggunakan tangan kanan. Tapi tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa juga seseorang berzikir dengan tangan kanan, dan juga seseorang itu berzikir dengan kedua tangan. Tangan kanan pun zikir, tangan kiri pun zikir. Kerana datang dalam hadis yang lain, Nabi berzikir dengan jari keseluruhannya, semua jari. Tetapi walau bagaimana kembali kepada asal, iaitu berzikir dengan menggunakan bahagian kanan, iaitu tangan kanan itu lebih afdal. Kerana Nabi SAW kan yuhibbut tayamun, Nabi suka yang sebelah kanan. Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dan juga Lajnah Ad-Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah wal Ifta' bil Mamlakah, dia menyatakan perkara yang sama. Pernah ditanyakan kepada Lajnah Ad-Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah, iaitu barisan AJK fatwa di Saudi, dalam majlis dia, adakah afdal orang yang semayang di sebelah kanan imam tapi jauh daripada imam, ataupun semayang belah kiri imam dekat dengan imam? Maka mereka menjawab al-afdal, belah kanan di sebelah soft kanan, mana kanan imam, tak kira jauh ataupun dekat, itu lebih disukai dan lebih afdal. Kerana berdasarkan keumuman hadis, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat mereka berselawat kepada orang yang berada di saf sebelah kanan. Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' Al-Ansari rahimahullahu taala, wada'tu Ibnu Umar, aku pernah mengambil wudu, tuangkan air wudu untuk Ibnu Umar, maka aku berdiri sebelah kanan dia, ufrighu alaihi al-ma', aku tuangkan air kepada Ibnu Umar. Apabila dah selesai wudu, maka sa'ada fiyya basarah, dia mengangkat, lihat kepada aku. Ibnu Umar lihat kepada aku. Maka pada ketika itu Ibnu Umar bertanya, min aina akhadta hadzal adab, kamu ambil mana adab ini yang kamu belajar tuang air berada di sebelah kanan orang yang mengambil wudu? Maka aku menyatakan, min jaddi Rafi', daripada datuk aku iaitu Rafi'. Maka Ibnu Umar kata, hani'an laka, bagus perkara tersebut. Rafi' adalah sahabat Nabi, iaitu sahabat Al-Jalil, yang mana dalam hadis yang lain, ar-rajul yuwaddi ar-rajul aina yaqumu minhu. Dalam kitab Ibnu Abi Syaibah, dalam musannafnya, dia menyatakan hadis ar-rajul yuwaddi ar-rajul aina yaqumu minhu, iaitu persoalan seorang lelaki
mengambil wuduk untuk orang lain, tuangkan air untuk orang lain, dekat mana tempat dia nak berdiri. Abdul Razak As-San'ani berkata, wada'tu ana Sufyan Al-Thawri, aku tuangkan air wuduk untuk Sufyan Al-Thawri, maka fa'aqamani an yaminih, dia berdirikan aku sebelah kanan dia. Hadis seperti itu. Kemudian Abdullah bin Aun Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, dia kata, maratu bi Amir Al-Sya'bi, aku melalui Amir Al-Sya'bi. Pada ketika itu dia sedang duduk di halaman dia, halaman rumah dia. Maka aku berkata, kaifa ant, bagaimana kamu? Maka dia berkata, bila dikatakan kepadanya kaifa ant, maka dia menjawab bi ni'matin, dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit. Mengangkat tangan iaitu mengangkat jari telunjuk ke langit, iaitu dalam keadaan baik, mengisyaratkan baik. Ada beberapa faedah yang kita boleh ambil di sini, iaitu istighfar, meminta ampun kepada Allah, pujian kepada Allah, zikir, tasbih, tahmid, takbir dan sebagainya, ataupun berdoa kepada Allah tidak terbatas kepada sifat yang disebutkan tadi. Sifat hanya zikir seperti ini ataupun doa seperti ini. Apabila diangkat jari satu jari telunjuk sebelah kanan, itu tidak mengapa. Seperti mana khatib Jumaat dia tak boleh seperti berpidato, mengangkat tangan kiri kanan, tak boleh. Dia tidak pun mengangkat jari telunjuk sebelah kanan, itu saja. Ketika mana dia sedang menyampaikan khutbah. Begitu juga orang yang sedang berzikir, dia mengangkat tangan subhanallah, alhamdulillah, tak jadi masalah. Berdoa pun boleh. Berdoa, dalam hadis kita bincangkan minggu lepas, dia berdoa, khatib berdoa dengan mengangkat tangan. Bukan mengangkat tangan ni, mengangkat tangan mengisyaratkan. Al-Faqihah Hafsah binti Sirin At-Tabi'iyah, seorang tabi'in, rahimahullah ta'ala, dia menyatakan, kanu yastahibbuna an yanzilu al-janib al-ayman min Mina. Sahabat-sahabat Nabi, mereka suka kalau singgah berada di Mina, mereka suka duduk di bahagian belah kanan Mina. Ini semua menyatakan tentang kelebihan belah kanan. Begitu juga teknologi terkini ataupun kenderaan terkini. Kalau kita lihat kereta, bahagian drivernya berada belah kanan, walaupun sebahagian negara belah kiri. Menunjukkan driver adalah satu perkara yang mulia. Sebab kalau dia bawa selamat, penumpang semua selamat. Dia seolah-olah menjaga beberapa nyawa di belakang dia. Begitu juga kereta api, LRT dan sebagainya, kapal, iaitu orang yang membawanya berada di sebelah kanan. Itu yang terbaiklah. Sama juga seseorang yang memakai pakaian kerja, tak kira askar ataupun polis, doktor, jurutera dan sebagainya, sepatutnya mereka ada apa kita panggil nama, nama ataupun apa-apa pangkat yang diletakkan di baju mereka ataupun kad, maka mereka letaklah di bahagian sebelah kanan, bahagian sebelah kanan. Itu yang terbaiklah. Walaupun tak dinafikan, semua kita poket belah kiri, bila letak nama, semua letak nama belah kiri, tapi yang terbaik adalah belah kanan. Bukanlah berdosa letak belah kiri, cuma nak menyatakan yang afdal lah. Cuma bila kita buat belah kanan, dia berlainan dengan yang lain lah. Jubah kita pun, baju Melayu pun pakai belah kiri, tak ada belah kanan. Kalau ada tuan-tuan pakai belah kanan, tak ada, pakai belah kiri semua. Sebab apa? Pengarang kitab ni menyatakan, kun bismika min ashabil yamin, jadilah nama kamu, nama pekerjaan, nama kamu yang letakkan pada baju kerja kamu, letakkan belah kanan. Mudah-mudahan kamu di kehidupan dunia mengutamakan yang kanan, maka jadilah diri kamu
tulang belulang kamu di akhirat nanti juga kamu menjadi ashabul yamin, duduk sebelah kanan juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pernah dipanggil Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud At-Tabi'i rahimahullahu taala, dijemput dia untuk menghadiri walimah, kenduri kahwin. Fa'utiya bi syarab, maka diberikan dia satu minuman. Fanawalahu man ala yaminih, maka diambil orang yang belah kanan. Siapa yang bagi belah kanan dia ambil, walaupun ramai nak bagi, dia ambil yang belah kanan dulu. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meletakkan satu bab dalam Jami' As-Sahih Al-Bukhari, iaitu babul aiman fal aiman fi syurb, iaitu bab mengutamakan yang kanan dan yang kanan. Siapa yang duduk belah kanan, lepas tu belah kanan dalam perkara minuman. Kita minum, kita bagi belah kanan, kemudian orang tu bagi belah kanan lagi, bagi belah kanan, pas belah kanan. Seperti itu juga telah melakukan Syekh Al-Albani dalam sahihnya Min Adabil Isqa' Al-Budu'u Bil Ayman. Diletakkan dalam kitab sahihnya, antara adab memberi minum, mulakan dengan yang kanan. Al-Allamah Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala menyatakan pada dalil-dalil hujah yang kita sebutkan tadi, sebagai satu hujah ataupun dalil, annahu yuqaddam min man ala yamini syarib fi syurub, iaitu didahulukan orang yang di kanan orang yang minum. Bila kita minum, nak bagi belah kiri, belah kanan, utamakan belah kanan. Kita ambil makanan, kemudian nak pas ke kanan ke kiri, paskan kepada yang kanan. Itu adalah mustahab, perkara yang dituntut mengikut pendapat majoriti di kalangan ulama. Ibnul Mulaqin rahimahullahu ta'ala menyatakan, dia menukilkan Imam Al-Milhab menyatakan, at-tayamun fil akal wa syurb, belah kanan pada bab makanan dan juga minuman, dan semua perkara-perkara yang dianggap tinggi dan juga mulia, belah kanan. Al-Allamah Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala menyatakan, cuba kamu perhati, kanatil adat fi qadimi dahr wa hadisih, sama ada zaman dahulu ataupun zaman sekarang, semua mengutamakan yang kanan dalam memberi minuman, dalam memberi perfume ataupun minyak wangi, dia akan paskan kepada yang belah kanan. Itulah sunnatul adab. Itulah sebenarnya sunnatul adab, sunnah dalam menjaga adab di sisi raja-raja terdahulu, ketua-ketua, pemimpin-pemimpin terdahulu, dan juga orang-orang awam sama ada dahulu ataupun kini. Sebab itu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, a'ti Abu Bakrin ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berikan minuman ini kepada Abu Bakar. Sebab Sayyidina Umar takut apa? Takut Nabi berikan kepada A'rabi. A'rabi ni orang rakyat biasa yang duduk kawasan pedalaman, macam orang asli lah, orang asli yang duduk di kawasan pedalaman. Ini orang Arab yang duduk di kawasan padang pasir dan kawasan pedalaman. Jadi Omar risau, khawatir, takut Nabi beri air kepada A'rabi tu. Sedangkan Abu Bakar berada sebelah Nabi, sepatut bagi kepada Abu Bakar dulu, tapi Nabi memberi di sebelah kanan, walaupun sebelah kanan dia A'rabi, sebab yang belah kanan diutamakan berbanding dengan belah kiri. Walaupun sebelah kiri itu Abu Bakar, sahabat Nabi, sahabat karib Nabi yang berhijrah ke Madinah bersama Nabi, tapi Nabi tetap bagi yang belah kanan, iaitu kepada A'rabi. Kemudian diperintahkan kepada mereka, manusia, untuk makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, beri juga dengan tangan kanan. Bila mana sabit kelebihan belah kanan, sudah pastilah sabit juga yang mengiringi kanan. Mana bila kita bagi belah kanan pas kepada yang kanan, kanan pas kepada yang kanan sebelah dia. Dia tak pergi ke belah kiri, di sebelah kanan, sampailah pusing pergi belah kiri.
Sebab itu yang berhak untuk mendapat minuman daripada Nabi adalah A'rabi. Sebab dia duduk sebelah kanan Nabi, Nabi beri kepada dia dulu. Tidak diraikan yang afdal. Kalau ikutkan A'rabi dengan Sayyidina Abu Bakar lebih afdal. Sebab dari segi kemuliaan dia, dari segi qabilah dia, dari segi tingginya dia dengan Nabi, maksudnya begitu rapat dia dengan Nabi, sudah pasti diraikan Abu Bakar. Tapi tidak diraikan yang afdal, yang terbaik, tetapi diraikan yang belah kanan. Siapa yang berada belah kanan. Begitu juga bila sebut tentang rumah, jiran rumah, maka lihatlah, nak kita masak lebih nak bagi jiran, tapi untuk satu jiran dia tak cukup nak bagi dua jiran belah kiri dan belah kanan. Maka ulama kata kalau nak beri apa-apa masakan ke apa ke, maka lihatlah berilah yang belah kanan terlebih dahulu, ataupun lihatlah yang mana pintu yang lebih dekat dengan dia. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innali jarain." Aku ni mempunyai dua jiran. Fa ila ayyihima uhdi? Yang mana aku nak bagi hadiah ni? Yang mana aku nak beri makanan ke hadiah? Yang mana satu aku nak bagi? Aku ada dua jiran. Maka Nabi kata, ila aqrabihima baban, yang dekat pintu dengan kamu, itulah yang kamu berikan. Suhat al-julus an yamini syakhs lahu maziyah fid dunya wad din. Duduk di sebelah kanan seseorang bagi dia ada keistimewaan, sama ada di kehidupan dunia, dari segi dunia dan juga segi agama, dalam kehidupan ataupun selepas kematian, sama ada di sisi pencipta, sama ada di sisi Allah Ta'ala, ataupun duduk bersama dengan makhluk. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan dalam Quran, wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiya. Kami memanggil Nabi Musa min janibit turil ayman, daripada bukit Tur belah kanan, daripada bahagian kanan bukit Tur. Sebab apa letak bahagian kanan bukit Tur? Sebab bahagian kanan mulia. Dalam surah Al-Qasas, falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasy syajarati an ya Musa. Apabila Nabi Musa datang ke satu lembah, maka dipanggil, Nabi Musa datang ke ataha, datang ke tempat api, nudiya min syati'il wadil ayman, maka dipanggil Nabi Musa daripada bahagian kanan lembah. Nampak bahagian kanan, daripada belah kanan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Okey, dalam Sahih Muslim ada dinyatakan al-muqsitun 'indallah yaumal qiyamati 'ala manabirin min nurin 'ala yaminir rahman. Orang yang adil di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat berada di atas mimbar, daripada cahaya, ala yaminir rahman, berada di sebelah kanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita tak boleh nak gambarkan Allah Ta'ala tak ada sudut belah kanan dan juga belah kiri. Ini dari sudut hadis lah, tapi kita tak boleh gambarkan Allah Ta'ala mempunyai sudut ataupun sisi. Okey, hadis daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Nabi SAW apabila Nabi minum, lamma syariba, bila Nabi dah selesai minum, kana an yaminihi a'rabi, belah kanan Nabi ada a'rab, orang kawasan pedalaman, orang Arab, orang kulit hitam. Wa an yasarihi Abu Bakar, belah kiri Nabi Abu Bakar, maka Nabi berikan kepada a'rabi. Kemudian Nabi kata al-aymanun, 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 belah kanan, belah kanan, belah kanan, belah kanan, pas ke belah kanan. Dalam riwayat yang lain Nabi kata al-ayman fal-ayman, belah kanan dan belah kanan. Sabit berdasarkan kisah ini juga, bersama dengan Abdullah bin Abi Habibah radhiyallahu ta'ala anhu, seperti mana yang telah kamu lihat dalam sahih kitab karangan Albani, Kerana itu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, istafada as-sadiq al-akbar Allah min hadzal mawqif.
Nabi tak mengutamakan yang belah kiri Nabi, walaupun belah kiri Nabi adalah bukan calon-calon orang, iaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dalam Sahih Muslim daripada hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di tembok Madinah, wa jalasa ala bi'ri Aris, maka Nabi duduk di telaga Aris. Summa dakhala alaihi Siddiq, kemudian Abu Bakar masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajalasa an yamini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-bir, maka Abu Bakar duduk belah kanan Nabi di atas telaga tersebut, di atas perigi itu. Nabi Abu Bakar duduk belah kanan Nabi. Ini menunjukkan bila kita masuk berjumpa dengan sahabat kita, tak kira dengan siapa pun, ayah kita, adik-beradik kita, maka kita duduk belah kanan. Kalau tak ada ruang belah kanan, baru belah kiri. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yashrabu ala rahilati, Nabi minum di atas tunggangan dia. Nabi berada di atas tunggangan, Nabi minum. Thumma nawala alladhi an yaminih, kemudian Nabi berikan kepada orang yang berada di belah kanan Nabi. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dia telah berkata, dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku masuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan juga Khalid bin Al-Walid masuk bersama dengan Nabi, bertemu dengan Maimunah radhiyallahu taala anha. Faja'atna bi ina'in min laban, maka Maimunah isteri Nabi, Maimunah bintil Haris, dia bawa datang kepada kami satu bekas daripada susu. Fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun minum daripada bekas susu tersebut. Wa ana ala yaminih, maka pada ketika itu Ibnu Abbas kata, aku berada belah kanan Nabi, aku berada belah kanan Nabi. Wa Khalidun ala shimalih, Khalid bin Al-Walid berada belah kiri Nabi. Maka pada ketika itu Nabi berkata kepada aku, asyurbatalak, ni minuman ni untuk kamu pula minum. Fa in syi'ta asarta biha Khalid, kalau kamu tak nak, kamu boleh berikan kepada Khalid dulu minum, tapi aku kena bagi yang belah kanan dulu. Kemudian apa jawapan Ibnu Abbas? Ibnu Abbas kata, ma kuntu usir ala su'rika ahadan, aku tak memberi keutamaan kepada seorang pun atas lebihan minuman kamu untuk mengambil berkat. Nabi minum susu, Nabi pas kepada orang kanan. Nabi kata kepada Ibnu Abbas belah kanan Nabi, kalau kamu tak nak, berikan kepada Khalid belah kiri aku. Maka Ibnu Abbas kata, aku tak akan lepaskan peluang ini untuk mengambil berkat air susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim, Abdullah bin Busur radhiyallahu taala anhu menyatakan, summa utiya bi syarabin fasharibahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam summa nawalahu alladhi an yaminih, dibawa datang satu bekas minuman, Nabi minum, kemudian Nabi berikan kepada orang belah kanan dia. Kemudian kita lihat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam, yudha'u lahu 600,000 kursiyyin, diletakkan kepada Nabi Sulaiman bin Daud, diletakkan 600,000 kursi. Summa yaji'u asyraful ins, kemudian datanglah pemimpin-pemimpin di kalangan manusia, di kalangan manusia, hatta yajlisu, sehingga semua mereka duduk, mimma yalil aiman, yang mengiringi belah kanan, duduk belah kanan sampai belah kanan penuh, pergi belah kiri pula, begitu. Sepatutnya adab ini bukan sekadar kita, tetapi untuk penuntut ilmu dan juga selain daripada penuntut ilmu, orang biasa ataupun orang-orang yang ternama ataupun ustaz yang mengajar dan sebagainya, sudah pastilah duduk di sebelah kanan itu adalah terlebih afdal berbanding belah kiri. Dan terutama orang yang membaca lah, kalau kita pergi ke Mekah, Madinah, Syekh duduk depan mengajar, dia ada anak murid seorang yang bacakan kitab dia. Anak murid itu hendaklah berada di sebelah kanan, itu yang terbaik. Begitu juga kita lihat kalau di Al-Mamlakah Al-Islamiyah Saudiyah, di negara Saudi, mereka mempraktiskan perkara ini. Bila mana mufti, dia akan duduk di sebelah kanan hakim. Mufti tak ada belah kiri, dia belah kanan.
dalam musnad Imam Ahmad daripada hadis Hafsah radhiyallahu taala anhu, Hafsah kata kanat yaminuhu li ta'amihi wa tuhurihi wa salatihi wa thiyabihi. Belah kanan Nabi ni ada makanan dia, ada perkara untuk air untuk menyucikan dia, untuk ambil wuduk ke, untuk apa ke, dan juga solatuhu, dan juga solatnya, yang berkaitan dengan solat, semua belah kanan Nabi. Wa thiyabu, pakaian Nabi juga belah kanan Nabi. Wa kan shimaluhu lima siwa zalik. Selain daripada itu semua belah kiri. Selain makanan, selain peralatan wuduk, selain sejadah dan sebagainya, pakaian, semua itu selain itu belah kiri. Maksud solat di sini, solat belah kanan tu maksudnya adalah wallahu a'lamu du'aihi, iaitu Allah Taala yang lebih mengetahui, tapi seperti kelengkapan untuk sembahyanglah, seperti mana tasbih dan sebagainya. Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala menyatakan disunatkan belah kanan ni makan, minum, bersuci, dan juga bersuci, ngambil wuduk lah, belah kanan dulu, solat dan juga memakai pakaian, semua diutamakan belah kanan. Masuk masjid, bersiwak, bersugi belah kanan dulu, gosok gigi belah kanan dulu, bercelak belah kanan, potong kuku, misai, semua belah kanan dulu. Kemudian nak sikat rambut pun belah kanan dulu, nak cabut bulu ketiak belah kanan dulu, nak cukur kepala pun belah kanan dulu, nak berjabat tangan juga dengan tangan kanan. Selain daripada itu, semua belah kiri lah. Seperti mana keluar daripada masjid, membuang kahak, meludah, mencabut, menanggalkan pakaian, menanggalkan seluar, dan seumpamanya, semua belah kiri. Kemudian kita lihat mengenai dengan antara sunnah ketika mana menguap. Bila menguap ini, walaupun Nabi tak pernah menguap, sebab menguap daripada syaitan. Nabi tidak menguap. Menguap ini meletakkan tangan kiri di mulut, tangan kiri, sebab menguap perkara yang tak baik. Bila perkara tak baik, gunakan belah kiri. Gunakan belah kiri, tutup mulut. Kerana tasa'ub, menguap ini daripada syaitan, seperti mana datang dalam hadis. Maka sesuailah dengan menggunakan tangan kiri. Wa indal atas, ketika mana bersin, maka diletakkan tutup dengan tangan kanan. Kerana Allah Ta'ala suka bersin. Bersin Allah Ta'ala suka. Bersin perkara yang terpuji. Sebab apa perkara terpuji bersin ni? Sebab bersin ni menunjukkan ringan badan kita untuk buat ibadat, cergas. Menguap ni melemahkan badan, berat badan. Dia bukan ringan, berat badan. Dia lawan daripada bersin. Sebab tu bila menguap tangan kiri, bila mana bersin nak tutup mulut tangan kanan, ataupun dengan kain dengan tangan kanan. Kerana menguap daripada syaitan, bersin daripada Allah Ta'ala suka. Okey. Kemudian antara sunnah juga perkara-perkara yang kita nak buang, sampah ke dari segi hissi ataupun maknawi, sama ada benda itu dari segi makna ataupun yang dari segi zahir. Contoh, kita nak buang sampah, pegang plastik sampah, sunat belah kiri. Pegang slipper kan tak bersih sangat. Kita pijak-pijak kasut ke, kita pegang tangan kiri. Ataupun majalah, buku-buku yang tak bermanfaat, maka itu juga kita gunakan tangan kiri. Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Qasim rahimahullahu ta'ala menyatakan, falyadha' yadahu ala fih yadha'u dhahra kafihi al-yusra. Bila kamu menguap, letakkan tangan kanan, tapi tangan kanan yang zahir yang belah ni, belah bukan tapak tangan, yang zahir, tutup mulut, menguap. Ini dengan yang zahir. Sebab apa? Dia kata menyerupai orang nak menolak pada syaitan. Seolah-olahnya begitulah. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, antara adab-adab yang sesuai, yang munasabah untuk akhlak yang mulia,
dan juga untuk sirah al-hasanah, perjalanan yang baik, iaitu mengutamakan yang kanan dengan amalan-amalan yang mulia, ataupun dalam situasi pembersihan macam ambil wuduk dan sebagainya. Tapi kalau kita nak guna belah kiri pun boleh juga. Tapi belah kiri ni kita panggil dia sebagai hukum at-tabaiyah, dia ikut je. Tapi bukan yang kiri, bukan yang kiri yang kita buat benda yang mulia belah kanan, tapi sebab contohnya berat, maka kita gunakan belah kiri sebagai ikut yang belah kanan, tapi utamakan belah kanan. Al-Allamah Ibnu Daqiq al-Aid menyatakan ihtiramul yamin, mengutamakan yang belah kanan, memuliakan belah kanan, maka dia tidak akan menggunakan belah kanan untuk menghilangkan najis atau kekotoran. Bila kita nak muliakan yang belah kanan, maka kita tak guna tangan kanan untuk bersih najis, untuk buang tai dan sebagainya. Bang tak cicak di masjid, tangan kiri sebab nak buang tai, walaupun tak cicak kecil je, gunakan apa? Gunakan tangan kiri. Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fih. Dalam hadis Muslim, bila menguap, tutup, tahan dengan tangan yang letak pada mulut. Cuma ulama menyatakan, bukan seorang ulama menyatakan, ramai, iaitu letak dengan tangan kiri. Di antaranya adalah Mulla Ali Qari dalam syarahnya Mishkatul Masabih, iaitu Mirqatul Mafatih, dan juga imam-imam yang lain, banyak lagi. Okey. Al-Hajjawi As-Salihi Al-Hambali menyatakan makruh bagi seseorang dia pegang najis secara direct menggunakan tangan kanan, makruh, ataupun kekotoran-kekotoran yang lain, sebab tangan kanan tak sesuai. Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarahnya mengenai dengan hadis khisalul fitrah. Khisalul fitrah ni makna benda-benda fitrah. Dalam Sahih Muslim Imam Nawawi menyebutkan fitrah manusia iaitu potong misai. Imam Nawawi mensyarahkan sunnahnya belah kanan dulu potong misai, kemudian baru belah kiri. Sama ada dia potong sendiri ataupun dia pergi ke kedai gunting, suruh kedai gunting guntingkan, tetap suruh dia menyuruh perkara yang baiklah, iaitu menyeru perkara ma'ruf, suruh dia belah kanan baru belah kiri. Kalau pergi kedai gunting rambut bersama, suruh dia belah kanan kemudian belah kiri. Kalau nak cukur semua, kata cukurkan belah kanan kemudian belah kiri. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala menyatakan disunatkan memulakan dengan ketiak kanan, untuk cabut bulu ketiak belah kanan dulu, berdasarkan hadis at-tayammun, mengutamakan yang kanan. Daripada Ubaid bin Hunain, dia kata ketika mana aku duduk, tiba-tiba datang kepada aku Qatadah bin Nu'man. Maka dia berkata kepada aku, Qatadah bin Nu'man, dia berkata kepada aku, intaliq bina ya Ibn Hunain ila Abi Sa'id al-Khudri. Jom wahai Ibn Hunain, kita pergi menziarahi Abu Sa'id al-Khudri. Sesungguhnya diberitahu kepada aku, qad ishtaka, iaitu Abu Sa'id al-Khudri telah sakit. Fantalaqna ala Abi Sa'id, maka kita pun pergilah ke rumah Abu Sa'id al-Khudri. Fawajadnahu mustalqiyan rafi'an rijalahu al-yumna 'ala al-yusra. Kami dapati Abu Sa'id al-Khudri dalam keadaan berbaring, terlentang baring. Dia mengangkat kaki kanan, letak atas kaki kiri. Dia letak baring, kaki kanan letak atas kaki kiri. Dia bersilang, menunjukkan kaki kanan lebih mulia daripada kaki kiri. Jadi duduk di atas, kaki kanan berada di bawah. Macam kita semayang lah, tangan kanan letak di pergelangan tangan kiri ketika kita qiyam. Nafi' menyatakan, Nafi' ni tak salah saya adalah hamba kepada Ibnu Umar, hamba kepada Umar ataupun Ibnu Umar. Dia kata kebanyakan duduk Ibnu Umar ini radhiyallahu taala anhuma seperti ini. Apa maksud seperti ini? Iaitu meletakkan kaki kanannya di atas kaki kirinya. Itulah duduk Ibnu Umar.
Tak kira duduk bersila ke duduk apa, kaki kanan atas kaki kiri. Kemudian begitu juga kalau kita lihat di sini, dia menyatakan untuk sebab untuk mencari keberkatan, iaitu meletakkan poket di sebelah kanan. Sebab apa poket baju belah kanan? Poket baju yang berada di dada kita ni berada belah kanan. Sebab dia adalah benda mulia. Poket ini dapat menyimpan duit. Kalau duit, sebab duit dia dapat simpan duit. Bila menyimpan duit, perkara yang mulia lah. Dia dapat jaga harta kita, ataupun kertas-kertas ke. Kadang-kadang surat saman kita masuk poket juga. Mimma yusamma bil ufra indana bil mukhba, iaitu yang uruf di sisi orang Arab Saudi, dia menyatakan sebagai al-mukhba. Mukhba ni poket. Poket yang pakai jubah ataupun baju, poket tu dipanggil mukhba. Belah kanan ni bukan belah kanan orang yang melihat, belah kanan kepada si pemakai baju tersebut, belah kanan. Tapi jaranglah orang buat. Dari sudut mencari keberkatan tu bolehlah, sebab mengutamakan belah kanan. Tapi selalu orang tak pernah buat belah kanan. Tak kira apa-apa jubah pun, baju kerja ke, baju kemeja ke, baju batik ke, semua belah kiri, tak ada belah kanan. Cuma pengarang kitab ni kata, aku melakukan perkara ini. Semenjak dahulu dia buat baju, dia akan letak poket belah kanan. Sebahagian di kalangan manusia dia kata pelik, semua poket belah kiri, dia seorang belah kanan. Orang tengok pelik. Sebab dia menyatakan mereka terpengaruh dengan cara barat lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tapi yang biasa memang belah kiri lah. Hadis daripada Hakam bin Hazan radhiyallahu taala anhu, ketika mana satu rombongan bersama dengan jamaah berjumpa Nabi SAW di Madinah. Hadis dia panjang. Kemudian sampailah faqamna biha ayyaman, kami bermukim di Madinah ini beberapa hari. Syahidana fiha al-jumu'ata ma'a Rasulillah, kami melihat sendiri semayang sendiri, melihat sendiri hari Jumaat Nabi menyampaikan khutbah. Faqama mutawakkian ala asan aw qaus, Nabi berdiri bertongkat, bersandar di atas tongkat. Mana Nabi berdiri bertongkat, sama ada atas tombak ataupun atas tongkat. Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala menyatakan pendapat yang kuat di sisi dia, bertongkat dengan tangan kanan. Mana Nabi bertongkat, Nabi pegang kayu khutbah tangan kanan. Itu pendapat Abdullah bin Saleh Al-Fauzan. Dia kata tangan kanan. Kalau nak bertongkat, nak pegang tangan kanan tongkat. Tapi kita, ulama-ulama Syafi'i kita adalah menyatakan belah kiri. Belah kiri. Sebab tu setiap khatib yang membaca khutbah, dia akan pegang kayu. Tak kira lah kayu penyapu, kayu apa pun, yang penting kayu yang dipegang ketika menyampaikan khutbah tangan kiri. Kalau kita lihat dalam Quran, banyak Allah Ta'ala sebut wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kanan kamu wahai Musa? Nabi Musa pegang tongkat. Maka Allah Ta'ala tanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kanan kamu? Sebab Nabi Musa pegang tongkat tangan kanan. Dalam ayat yang lain, wa alqi ma fi yaminik, wa alqi ma fi yaminika ya Musa, campak apa yang ada di tangan kanan kamu wahai Musa, itu tongkat. Ini menunjukkan urusan agama ataupun urusan dunia, utamakan belah kanan. Sebab Nabi Musa guna tongkat dia bukan sekadar untuk urusan agama, untuk tukarkan, seperti mana tongkat boleh tukar jadi bola, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Bukan sekadar itu, tapi dalam urusan dunia, untuk menghalau kambing, untuk mengambil buah di pokok dan sebagainya.
Kemudian taqbilul yad jaiz, mencium tangan hukumnya harus dan itu diamalkan. Maksur itu adalah perkara yang datang asar daripada ulama salaf dahulu radhiyallahu taala anhum, dan khususnya sebahagian di kalangan ulama mutaakhirin, mereka kata harus bersalaman mencium tangan dengan orang alim, lelaki yang soleh ataupun ibu bapa kita, mencium tangan. Cium tangan ni bukan cium tangan kita, cium tangan orang yang kita salam tu lah. Kemudian tangan kanan dia kita cium. Daripada Sulaim bin Jubair radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia baca ayat ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idhukum bih innallaha kana sami'an basira. Itu sesungguhnya Allah Taala perintahkan kepada kamu, tunaikanlah amanah kepada tuannya. Sampai habis ayat ni. Kemudian Sulaim bin Jubair periwayat hadis ni kata, raaitu Rasulullah, aku melihat Nabi SAW meletakkan ibu jari Nabi di telinga Nabi dan juga jari telunjuk di mata Nabi. Abu Hurairah dalam riwayat yang lain menyatakan, aku melihat Nabi membaca ayat ini, Nabi meletakkan dua jarinya, satu jari di telinga, satu jari di mata. Apa tujuan dia? Tujuan dia nak bagi tahu ayat terakhir ini. Kalau kita lihat dalam ayat yang kita sebutkan tadi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Ayat terakhir tu menyatakan innallaha kana sami'an basira. Allah Taala ni mempunyai pendengaran dan penglihatan. Cuma yang layak bagi Allah, bukan macam kita. Bukanlah Nabi isyarat telinga dengan mata ni maksudnya Allah Taala pun dengar dan lihat macam kita, tak. Maksudnya Allah Taala itu Maha mendengar, Allah Taala itu adalah Maha melihat. Penglihatan Allah yang selayak dengan dia dan tak sama dengan makhluk. Al-Qadhi Ibn Al-Arabi Al-Maliki, dia kata mengikut pengalaman dia lah, pengalaman, bukan pengalaman dia, pengalaman doktor-doktor. Dia kata bila mana tetek sebelah kanan untuk orang perempuan lah, bila mana berat sebelah kanan ataupun hitam di puting sebelah kanan, maka maknanya dia akan lahir anak laki-laki. Kalau belah kiri mana anak perempuan. Ini adalah pengalaman doktor-doktor yang disebut oleh Al-Qadhi Ibn Al-Arabi Al-Maliki. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dalam hadis Wa'il bin Hajar radhiyallahu ta'ala anhu di sisi Abu Daud, dia telah mengatakan, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sembahyang bersama Nabi. Nabi beri salam belah kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belah kiri Nabi beri salam, assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Mana belah kanan Nabi tambah wabarakatuh, belah kiri Nabi tak tambah wabarakatuh, sebab belah kanan lebih mulia daripada belah kiri. Imam As-Sanadi menyatakan Nabi tambah belah kanan wa rahmatullah. Ada yang mengatakan tambah wabarakatuh sebagai satu kemuliaan untuk yang belah kanan. Belah kiri Nabi sekadar assalamualaikum sahaja ataupun assalamualaikum warahmatullah. Mana lebih kurang, lebih sedikit berbanding belah kanan salam belah kiri. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan daripada belah kiri maksudnya dari tangannya yang kiri, assalamualaikum warahmatullah wala yaqul wabarakatuh. Tangan Nabi yang kiri, assalamualaikum warahmatullah, Nabi tak tambah wabarakatuh. Belah kanan Nabi beri salam, Nabi tambah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Belah kiri Nabi tak tambah. Menggunakan tangan Nabi lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah.
Ada sabit dalam sunnah yang lain, iaitu apabila diberi salam kepada Nabi, ketika Nabi sedang solat, Nabi akan isyarat dengan tangan dia. Isyarat dengan tangan. Nabi akan angkat dengan tangan. Saya kira cukup sekadar itu lah. Kemudian yang terakhir lah saya kira pada malam ni, dalam Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia mengadu kepada Nabi sakit. Ada luka, dia tercedera sikit, sakit. Maka Nabi SAW menggunakan jari kanan dia, seperti ini. Wa wada'a Sufyan rabil khabar, Sufyan As-Sawri, Sufyan periwayat hadis ini, dia menggunakan, bukan periwayat hadis, dia yang ada pada ketika itu, dia menggunakan jari telunjuk belah kanan, letak di bumi, letak di tanah, kemudian angkat, kemudian baca bismillah, turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Bismillah, mana jari telunjuk tekan dekat mana tanah, kemudian angkat, kemudian baca bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Itu dengan nama Allah, tanah bumi kita, dengan air liur sebahagian kita dapat disembuhkan penyakit kita dengan izin Tuhan kita. Kemudian letak tempat yang luka. Itu yang Nabi ajarlah, menggunakan tangan kanan juga. Ibnu Abbas juga, dia kata, ketika aku bermalam di rumah makcik aku Maimunah bintul Haris, dalam Sahih Bukhari, ketika semayang, orang duduk, laki dengan laki duduk belah kanan, dia semayang duduk belah kiri. Maka Nabi pegang kepala dia, Nabi pegang kepala dia, dan Nabi pegang telinga dia, tiga telinga kanan dia Nabi pusingkan, dia duduk sebelah kanan Nabi, duduk belah kanan Nabi. Jadi Nabi menggunakan tangan kanan Nabi, tangan kanan Nabi pusing dia, duduk belah kanan Nabi. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya juga tuan-tuan. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa-apa, cukup sekalian ya. Subhanallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu